Mereka ini memerlukan sebuah masjid dan juga asrama bagi memudahkan perjuangan mereka menyuburkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti masjid yang bakal memuatkan 600 jemaah dalam satu-satu masa, 2 unit asrama, kuartus imam, bilal, guru dan pekerja, dan padang terbuka di mana ianya akan menjadi pusat untuk umat Islam beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. InsyaAllah, selagi mana sujud dilakukan di atas masjid ini, selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dilafazkan, dan selagi mana ilmu Allah tersebar luas, selagi itulah menderu-deru pahala menanti anda. Berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita bersama dengan Masjid Tahfiz Al-Ayubi dan bersama dengan kita di talian Skype adalah pendakwah yang pastinya tersohor insya-Allah, yang bahagia Al-Ustaz Datuk Badli Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Naufal. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk topik kita hari ini, Ustaz Datuk Badli, gandakan kekayaan dengan bersedekah. Masya-Allah. Biasanya orang nampak kan Ustaz Datuk, bila mana bersedekah ni harta makin kurang. Tetapi ini gandakan kekayaan dengan bersedekah. Mungkin sebagai keberkatan bulan Safar ini, Ustaz Datuk boleh terangkan bagaimana dengan sedekah itu dia boleh menggandakan kekayaan kita, Ustaz Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kita dah semakin di penghujung bulan Safar, nak masuk bulan Maulid ini. Salah satu perkara yang kita kena buatlah pada bulan-bulan yang berkat ini adalah bersedekah. Sedekah ini seperti yang Ustaz sebut tadi, dia tak boleh kira ikut matematik. Kalau ikut perkiraan matematik, kalau 1 tolak 1 jadi kosong. Tapi dia tidak dalam sedekah. 1 tolak 1 dalam sedekah dia jadi 10. Bahkan boleh sampai 700. Habata ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, itu diganda-gandakan lagi daripada 1 tangkai, 1 biji benih tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai ada plot 100 biji. Jadi ini gambaran yang Allah Ta'ala berikan, begitu banyaknya pahala. Sebab itu Nabi menyebutkan, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dalam riwayat lain disebut bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Subhanallah. Sebab itu ada ulama yang buat kiraan. Kita kalau sedekah hari biasa, RM1 kita sedekah, dikira markah oleh malaikat sebagai RM10, 10 kali ganda. Kalau Rejab, RM1 kita sedekah, 70 kali ganda. Kalau bulan Syaban, 1 sedekah, 700 kali ganda. Kalau bulan Ramadan, RM1 kita sedekah boleh dibayar pahalanya sebanyak 1000 kali ganda. Dan ada ketikanya dia dilipat gandakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kepada seluruh muslimin muslimat, kita kalau ada duit tak mesti banyak untuk bersedekah ini. Yang penting bersedekah. Seorang lelaki pernah datang jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasul, ayu sadaqati a'zam ajran?" Apa sedekah yang paling nilai tinggi sekali pahalanya? Apa jawapan Nabi? Anta saddaq wa anta sahihun syahihun tahsyal faqr wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling tinggi nilai, pertama kau sedekah ketika sehat, yang kedua ketika kau kedekut, yang ketiga ketika kau takut miskin, dan yang keempat ketika kau tengah berangan-angan nak jadi orang kaya. Jadi jangan jadi orang kedekut. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut setakai jering, lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Masya-Allah, itu dia. Waktu kita time tu lah nak duit lah, time tu kita sedekah, masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Kita sendiri bila mana bekerja bertugas pastinya penonton TV Al-Jazeera sendiri nak mencari rezeki yang berkat. Tapi kita tak tahu apakah tanda rezeki yang kita beri kepada anak keluarga sebagainya. Apakah tandanya rezeki itu berkat, Ustaz Datuk? Boleh Ustaz Datuk kongsikan apakah tanda-tandanya? Terima kasih. Kita kalau tengok kepada makna berkat itu sendiri sudah menggambarkan kepada maksud keberkatan. Sebab itu barakah dalam bahasa Arab. Secara etimologinya atau secara bahasanya diambil dari perkataan al-birkah. Birkah ni tempat berkumpul air. Air ni kalau dia duduk berkumpul pada tempat orang yang kehausan, dia akan menjadi kebaikan yang sangat banyak kepada orang yang memerlukan. Sebab itu orang yang berkat hidupnya adalah orang banyak dapat manfaat daripada dia. Sebab itu manfaat sedekah ini begitu banyak sekali. Orang bukan sekadar dapat manfaat pada kita, kita juga dapat manfaat daripada amalan sedekah kita. Antaranya yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. 3 yang Tuhan janjikan. Siapa yang sedekah, sama ada secara tersembunyi atau secara terang-terang, mereka sedekah waktu malam atau waktu siang, 3 perkara aku beri pada mereka. Dapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka hilang duka cita. Tuan-tuan sekalian, hari ini duka cita, susah hati, ketenangan, benda yang payah nak didapati. Orang moden sekarang duit banyak, kerjaya bagus, profession, bisnes semua bagus. Tapi ketenangan belum tentu dapat. Ada orang kaya raya, tapi nak malam tidur, kena makan ubat tidur, baru boleh tidur. Sebab itu kalau kita banyak lagi bersedekah, manfaatnya adalah keberkatan lah. Allah beri ketenangan dalam hidup kita. Insya-Allah. Tadi Ustaz sebutkan adalah sedekah yang berterusan itu sendiri. Apakah amalan sedekah yang berterusan yang mungkin kita para penonton boleh lakukan, terutama pada bulan Safar ni Ustaz agaknya? Baik, ada banyak perspektif sedekah ini. Kita bantu daripada golongan masjid, dari golongan asnaf dan sebagainya. Cuma salah satu golongan yang kita kena ambil peluang lah untuk bersedekah adalah golongan yang sedang berjuang untuk belajar dan menyebarkan ilmu Allah. Lepas itu saya nak mengambil kesempatan pada kesempatan ini nak berkongsi tentang ada satu kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi yang sekarang ini tuan-tuan sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Mereka nak bina satu masjid dan juga mahat tahfiz untuk anak-anak. Jadi kompleks ini begitu bagus sekali diasaskan oleh Cikgu Haji Zulta bin Haji Ayub Daud sejak pada tahun 2001 lagi di Pulau Buih di Kangkung, Puasin Mas, Kelantan. Yang mana tanah itu seluas 9 ekar yang telah pun diwakafkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Jadi tujuan mereka nak bina ini adalah untuk nak membangunkan modal insan cemerlang, khususnya anak-anak muda kita ini. Dan insya-Allah mereka nak dirikan juga masjid yang mana masjid ini boleh menampung 600 orang jemaah. Jadi dapatlah penduduk setempat mengambil manfaat daripada pembinaan masjid itu. Mereka menjangkakan siap lagi 2 tahun bergantung kepada dana wakaf yang dapat disumbangkan oleh kita. Jadi kita menyerulah kepada muslimin muslimat, mari kita bantu kepada rakan-rakan kita di Mahat Tahfiz Al-Ayyubi ini supaya dapat mereka membina satu kompleks yang bukan sekadar memberi manfaat kepada anak-anak yang belajar, bahkan kepada masyarakat sekitar. Jangan lepaskan peluang ini. Masya-Allah, itu satu benda yang patut kita sama-sama terus grab, masya-Allah. Ustaz, mungkin nak tahu berapa agaknya anggaran dana yang diperlukan untuk pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ini dan apa gambarannya nanti bila dah siap, nanti apa ada padanya Ustaz? Baik, Mahat Tahfiz Al-Ayyubi ini kelak dana sasarannya adalah sebanyak 13.7 juta ringgit. Dan buat masa sekarang ini mereka telah berjaya mengumpul, terima kasih kepada para penyumbang, sebanyak kurang lebih 818,396 ringgit. Jadi mereka masih memerlukan sebanyak hampir 13 juta lagi untuk nak melengkapkan betul. Yang mana kalau dana ini mencukupi, kalau kita tengok pelan ataupun gambaran artis yang dilukis, bagaimana bentuk kompleks ini nanti Masya Allah begitu lengkap. Ada masjid, ada 2 unit asrama mereka akan dirikan, ada juga quarters untuk imam, bilal, guru dan juga para pekerja. Kemudian mereka ada buat satu dewan makan, ada buat satu dewan terbuka, ada tandas untuk orang awam menggunakan, ada tempat letak kenderaan yang begitu selesa sekali. Dia buat juga dataran terbuka untuk aktiviti-aktiviti keilmuan dan juga ada padang terbuka untuk anak-anak kita atau masyarakat sekeliling manfaatkan untuk aktiviti sukan. Jadi rugilah kalau kita tidak dapat bantu mereka kerana manfaat tempat ini sangat meluas, bukan sekadar untuk ibadah tapi aktiviti kemasyarakatan. Masya-Allah, pastinya masya-Allah banyaknya manfaatnya. Alangkah indahnya kalau kita para penonton sekalian terlibat juga dan sama-sama menginfakkan harta kepadanya. Dan macam mana agaknya Ustaz Datuk untuk penonton di luar sana nak menginfakkan harta untuk menyumbang untuk pembangunan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi ni Ustaz Datuk? Baik, yang paling mudah bagi yang sedang memegang telefon bimbit boleh ambil saja gambar seperti yang tertera pada kaca TV, iaitu maklumat-maklumat berkenaan tentang bagaimana kita nak menyalurkan dana. Jadi cara berinfak yang pertama adalah infak secara umum pada bila-bila masa saja kita berhajat dengan melakukan pindahan terus ke akaun pihak Mak Tahfiz, iaitu sama ada menggunakan Maybank, Bank Islam ataupun RHB Bank. Nombor-nombor akaunnya seperti yang tertera di skrin, boleh ambil gambar. Atau cara yang kedua, boleh saja membuat sumbangan secara online dengan melayari laman web ataupun laman sesawang Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayyubi di alamatnya www.danamasjidtahfizalayubi.com. Satu perkataan saja. Dan cara yang ketiga adalah
Saudara-saudari tuan-tuan boleh terus membuat sumbangan dengan menghubungi nombor yang tertera di kaca TV 012-951-9426, iaitu bercakap sendiri dengan Tuan Haji Zulta bin Ayub Daud yang merupakan pengurusi Masjid Tahfiz Al-Ayubi. Jadi jangan lepaskan peluang ini, kerana ini semua adalah pencen kubur kita, kerana mereka ni anak-anak yang nak belajar Quran, nanti dia akan sebarkan Quran, jadi kita sentiasalah dapat manfaat daripada sumbangan kita itu. InsyaAllah, Masya Allah. Moga-moga usaha ini, Masya Allah, Allah memberkati dan mempermudahkan urusannya untuk pembinaan kompleks Masjid Amin. Tahfiz Al-Ayub ini, InsyaAllah. Amin. Datuk. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ustaz Datuk Badli Shah, InsyaAllah, untuk sama-sama kongsikan peluang ini untuk sama-sama penonton Al-Hijrah infakkan harta mereka, InsyaAllah. Jaga diri Ustaz Datuk, InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton. InsyaAllah kita nak berehat sebentar selepas ini. Nampak sangat kena berehat ni, InsyaAllah. Teruskan setia bersama kami dia. Assalamualaikum. Mereka ini memerlukan sebuah masjid dan juga asrama bagi memudahkan perjuangan mereka menyuburkan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti masjid yang bakal memuatkan 600 jemaah dalam satu-satu masa, 2 unit asrama, kuartus imam, bilal, guru dan pekerja, dan padang terbuka di mana ianya akan menjadi pusat untuk umat Islam beribadah dan beraktiviti. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan kompleks Masjid Tahfiz Al-Ayubi Pulau Buih, Pasir Mas, Kelantan sekarang. InsyaAllah, selagi mana sujud dilakukan di atas masjid ini, selagi mana ayat-ayat suci Al-Quran dilafazkan, dan selagi mana ilmu Allah tersebar luas, selagi itulah menderu-deru pahala menanti anda. Berinfaklah sekarang.